Kalau ada orang hantar sampai satu tahap yang saya dapat aduan tu kadang-kadang bukan tu je, sampai hantar video, hantar gambar-gambar lucah dan sebagainya. Siapa orang lelaki yang hantar pada perempuan lain, hantar gambar-gambar seperti itu, maknanya dia tak hormat pada suami perempuan tu, dia tak hormat pada mak ayah perempuan tu. Faham? Jaga. Benda ni boleh membawa kepada bercerai-berai. Jangan main-main hantar benda-benda macam tu. Dan perempuan, jaga hak kita orang perempuan. Bila ada orang hantar mesej macam tu, tak kira lah dia bos ke, dia datuk ke, datuk seri ke, tolong jawab balik. Tolong jangan hantar mesej macam ni dekat saya. Tolong jaga. Jangan tu. Jangan ingat saya ni orang yang boleh dimainkan dengan mesej seperti ini. Jawab je macam tu. Tapi dia bos saya, pedulikan. Rezeki Allah lagi. Faham? Tolong jaga benda tu. Ya? Sebab kadang anak-anak pun kadang baca, apa benda ni? Apa ni? Anak pula tengok. Hati-hati. Kan? Ingat tadi, jaga solat, jaga puasa, jaga maruah diri, jaga maruah suami. Taat perintah suami orang perempuan. Taat. Lupa pula tu yang keempat tu. Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izin dapat kita bersama-sama pada malam ini dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan daripada malam ini Allah izinkan kita bersama-sama dalam satu perjuangan kita yang berterusan daripada dulu sekarang selama-lamanya, iaitu kita nak membawa keluarga kita ke arah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, membentuk keluarga yang bahagia. Keluarga adalah merupakan satu aspek yang terpenting dalam kehidupan kita. Tak ada orang yang tak ada orang yang tak mahu, tidak ada orang yang tak mahu memiliki keluarga yang bahagia. Semua orang nak. Semua orang nak membina keluarga yang bahagia dan harmoni, tetapi yang menjadi pertanyaan, yang menjadi persoalan, apakah sebenarnya yang dikatakan bahagia? Adakah punya banyak harta itu bahagia? Adakah ada suami yang tampan itu bahagia? Adakah isteri yang cantik itu membahagiakan? Ataupun dikurniakan banyak anak maka itu baru bahagia? Jadi itu antara persoalan-persoalan. Ketika ada yang bernikah, Rasulullah SAW selalu membaca doa, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, yang bermaksud mudah-mudahan Allah memberkati kamu baik ketika senang maupun susah, dan selalu mengumpulkan kamu berdua kepada kebaikan. Daripada doa yang Nabi bacakan tadi, kan, kita tengok bahawa Nabi tidak mengatakan bahawa satu keluarga itu jadi kaya raya. Tetapi dalam doa tu Nabi minta agar diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang maksud berkat adalah kehidupan yang selalu dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki yang cukup dan boleh membawa kepada kebaikan. Itu maksud berkat. Berkat tak semestinya banyak. Berkat tu mungkin sikit tapi manfaat. Contohlah, dia datang ke masjid. Dia datang tak adalah lama pun, dalam setengah jam dia duduk, lepas tu dia sikit perut dia balik. Tapi dalam setengah jam tu dia sempat ambil ilmu, walaupun sikit tapi dia amalkan. Itu berkat. Daripada orang yang duduk 2 jam tidur, apa pun tak dapat. Contoh kan, tidur mengigau-ngigau tidur kan. Tapi mungkin ada juga keberkatannya, keberkatan duduk dalam majlis ilmu kan. Tapi berkat ni bukan satu benda yang boleh kita tulis berkat yang dia ada kat dia ni yang ini, tak semestinya. Tetapi dia benda yang dirasai dan kita boleh lihat. Tu sebabnya kita sebelum tidur tu kita fikir, apa aku buat hari ni, apa benda, ada tak aku tolong orang hari ni, kan? Ada tak aku bantu orang,
Oh, hari ni Tuhan bagi aku nikmat banyak betul. Hari ni aku dapat itu, aku dapat ini. Contohlah kan. Jadi keluarga bahagia dalam perspektif Islam, kalau kita tengok tak ada orang pun yang nak gagal dalam rumah tangga. Semua orang nak berjaya dalam rumah tangganya, dan semua orang berlumba-lumba nak mencipta rumah tangga yang harmoni dan bahagia, sebab keluarga adalah kunci utama kebahagiaan seseorang. Keluarga juga boleh menjadi syurga kepada seseorang, tetapi jangan terkejut, keluarga juga boleh menjadi neraka dunia pada seseorang. Dia balik rumah ya, kena pijak dengan suami, kena tampar, kena pukul. Macam mana nak jadi syurga tu? Kadang-kadang orang lelaki baru sampai rumah, dia suka ingat ini sekolah ke rumah, dia pun tak tahu. Sebab dengar orang mengajar dia hari-hari, membebel aja. Contoh, tapi bukan semua rumah. Ada je benda tak puas hati dengan suami. Yang suami pula diam, tahan, betul kan? Jadi kebahagiaan keluarga tidak hanya bergantung kepada material, rezeki kan? Rezeki. Kalau kat rumah ada sofa, ada TV, ada barang-barang, itu rezeki. Rezeki Tuhan bagi kat kita. Tapi tidak semestinya itu yang, tidak semestinya barang-barang yang dalam rumah tu yang membahagiakan kita tu. Sebab saya selalu pesan, kalau balik rumah, jangan sibuk cari benda mati, cari benda hidup. Balik rumah, balik rumah kan nampak pokok-pokok kat depan rumah tu benda hidup. Kalau kita buat tak tahu, lama-lama mati pokok tu kan. Kita masuk dalam cari ni, tak balik rumah masuk cari sofa, benda mati. Baring kat sofa, capai remote, benda mati. Tengok TV, benda mati. Yang patut tengok yang hidup dalam rumah tu, kan. Tapi minta maaf lah pada yang bujang, sabarlah ya. Kalau yang bujang memang balik dia tengok benda mati lah kan, banyak kan. Jadi kalau yang dah kahwin ni saya cerita kan. Jadi itu sebabnya macam seorang anak lah yang belum kahwin, seorang anak balik kan, dia akan cari mak dia. Kalau tenang, kalau susah-susah hati, cari mak dia, cari keluarga dia. Saya dulu waktu saya belajar di universiti dulu, kalau sampai masa saya pening-pening kepala tu, saya pun naik bas balik rumah mak saya. Sampai rumah jumpa, bukan cerita masalah pun, balik tiba-tiba dah settle kan. Balik tahu je lah, balik rumah mak kita masak lah kan. Itu salah satu benda yang menenangkan. Orang perempuan macam tu lah. Seorang ibu kalau kita tengok, bila balik rumah, soalan pertama dia tanya anak dia apa? Dah makan belum? Dah makan belum? Tanya tu soalan. Orang perempuan kalau jadi isteri pula lain, baru balik ke? Kita belum makan ke ni? Lambat balik? Kita tanya lagi. Mana meeting? Meeting apa? Kan? Lambat sangat balik, teruk sangat meeting tu. La ilaha illallah tu. Cubalah tanya abang nak minum? Kesian nampak penat ni, nak minum ke? Macam tu lah. Nak saya buatkan, nak air sejuk ke? Nak air sejuk ke? Nak air panas? Cakaplah. You want coffee, tea or me? Macam tu. Wow, betul kan? Barulah semangat kan? Ini tanya berbalik. Memanglah berbalik tanya lagi kan? Bukan orang sini lah. Orang Bintulu okey kan, di tempat lain. Keluarga bahagia menurut Islam adalah sebuah keluarga yang berjalan, yang berlangsung sesuai dengan akidah dan syariat agama, sehingga tercapainya kehidupan yang barakah dan juga sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi apa tanda-tanda keluarga bahagia menurut Islam? Yang pertama, isteri salihah. Isteri salihah tu tanda keluarga bahagia. Apa maksud isteri salihah? Isteri salihah ini adalah isteri yang boleh mencipta syurga dalam kehidupannya. Taat dia kepada suami. Dan orang perempuan cukup senang nak masuk syurga, cuma kadang-kadang dia yang si mau. Dia yang tak mau. Nabi sebut orang perempuan nak masuk syurga ni, dia kata apa? Jaga 4 perkara. Kalau orang perempuan, pertama jaga solat, kedua jaga puasa,
Ketiga, jaga maruah diri dan maruah suaminya. Dan yang ketiga, taat perintah suaminya. Kalau dia boleh buat empat-empat ni, Nabi kata, maka masuklah ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Macam siap boleh pilih pintu lagi. Hebat tak hebat tawaran untuk orang perempuan. Jaga empat perkara ni, solat, puasa, jaga maruah diri. Berjaga maruah diri kat luar, jangan pakai baju ketat-ketat. Orang lelaki sebagai suami kalau nampak isteri keluar pakai seksi, tunjuk depan lelaki lain, itulah lelaki yang dayus sebenarnya. Tegur isteri. Kadang-kadang dia pakai baju kurung tapi ikut bentuk badan, ngam-ngam bila dia tempah tu, sehingga mendatangkan kegelisahan pada lelaki-lelaki lain, termasuk penceramah. Dia dah pakai ketat, datang pula, ustaz nak tanya sikit. Sudah kata macam mana ni, kan? Ya, jaga maruah diri, jangan pakai ketat. Jaga maruah suami, jangan burukkan suami depan orang lain. Jangan. Biarlah memang betul pernah orang cakap, kalau boleh cover, cover. Aku dengar suami kau tak kerja ya. Suami tak kerja ya? Tak, dia kerja, cuma dia kerja part time banyak. Dia siang dia tidur, malam dia kerja. Kerja apa tu? Macam-macam kerja lah dia buat. Akak doa lah sama-sama mudah-mudahan dia dapat kerja tetap. Macam tu. Cover suami. Yelah. Ini dia yang lebih. Betul ke dengan laki kau tak kerja? Memang menyusahkan orang, mati lagi baik. Dia tanya. Macam tu. Jangan cover. Kan? Cover. Lelaki mana yang tak nak pasangan yang salihah? Baru duduk terus pegang tangan suami dia. Mana sakit bang? Sini sakit. Sapu minyak panas sampai tertanggal daging daripada tulang. Punya teruk panasnya. Tak adalah urut, picit, bertuah lah. Kebanyakan kita tak dapat benda tu. Betul tak? Saya, isteri saya, dia tahu saya balik ceramah ni jauh, duduk, dia picit, sini bang sini bang betul. Tapi biasanya bukan percuma. Kalau dia picit tu ada benda nak tu. Kan, macam tu lah kan. Tak adalah. Tapi betul, isteri kalau boleh buat macam tu, orang perempuan cuba buat macam tu, baru betul menempah tempat tiket ke syurga. Suami baru duduk terus. Kalau dulu pakai kipas cok khabar tu, kan, macam kipas AR tompel, kan, mana yang kan, tu takut bini lain. Ini dipicit. Abang ni banyak angin ni. Masa dipicit, banyak angin lah bang. Macam tu. Isteri mentah, tak apalah, dah. Suami cakap dah, awak pun penat. Macam tu. Betul. Cuba macam tu. Panggilan pun panggilan yang mesra. Pastinya seorang wanita salihah idaman setiap lelaki. Rasulullah SAW pernah bersabda, dunia adalah harta, dan sebaik-baik harta adalah wanita yang salihah. Tu dia, wanita yang salihah sebab yang terbaik. Maka jelas bahawa kedudukan wanita salihah lebih mulia jika dibandingkan harta di dunia. Itulah harta yang terbaik sekali. Orang perempuan macam tu pakaian yang terbaik untuk suami di rumah. Tanya suami, abang suka saya pakai baju apa kat rumah? Suami cakap je, abang tak suka kau pakai apa-apa. Abang ni cakaplah betul-betul. Yalah. Abang suka tengok kau pakai t-shirt yang jarang-jarang tu. Dekat rumah tak apa untuk suami. Ini pakai sesi-sesi lawa-lawa untuk orang lain dekat luar. Nampak tak? Lepas tu jaga iktilat, batas perhubungan tolong jaga. Dekat luar, kat tempat kerja, bergurau senda ada batasnya. Ingat kita ada suami. Kemudian ada lelaki-lelaki kadang-kadang sekarang, tengok tak peraturan terbaru sekarang ni dalam sektor kerajaan, di pejabat-pejabat semua, tak boleh lagi hantar mesej tulis Hani, link dia, yang tak boleh.
Kalau ada orang hantar, sampai satu tahap yang saya dapat aduan tu kadang-kadang bukan tu je. Sampai hantar video, hantar gambar-gambar lucah dan sebagainya. Siapa orang lelaki yang hantar pada perempuan lain, hantar gambar-gambar seperti itu, maknanya dia tak hormat pada suami perempuan tu. Dia tak hormat pada mak ayah perempuan tu. Faham? Jaga. Benda ni boleh membawa kepada bercerai-berai. Jangan main-main. Hantar benda-benda macam tu. Dan perempuan, jaga hak kita orang perempuan. Bila ada orang hantar mesej macam tu, tak kira lah dia bos ke, dia datuk ke, datuk seri ke, tolong jawab balik. Tolong jangan hantar mesej macam ni dekat saya. Tolong jaga. Cakap tu. Jangan ingat saya ni orang yang boleh dimain-mainkan dengan mesej seperti ini. Jawab je macam tu. Tapi dia bos saya, pedulikan. Rezeki Allah lagi. Faham? Tolong jaga benda tu. Ya? Sebab kadang anak-anak pun kadang baca. Apa benda ni? Apa ni? Anak pula tengok. Hati-hati. Kan? Ingat tadi. Jaga solat, jaga puasa, jaga maruah diri, jaga maruah suami. Taat perintah suami orang perempuan. Taat. Lupa pula tu yang keempat tu. Dengar cakap suami. Apa suami nak, setuju je. Faham? Faham tak orang perempuan? Setuju je. Faham tak? Lambat jawab ni. Kalau mana suami nak tu setuju je. Boleh ke tak boleh? Saya nak dengar orang perempuan jawab. Boleh tak boleh? Tak. Kita ni dalam masjid. Cubalah sangka baik. Bila saya cakap tu kan, ialah taat perintah suami. Kalau suami suruh sign, sign. Tak, suami suruh sign tu, suami nak transfer tanah nama kita. Nampak tu? Sangka buruk tak habis-habis. Kan? Maka seorang isteri yang salihah mampu menciptakan syurga dan kehidupan keluarganya, patuh pada suami, penyabar, taat perintah Allah, mendidik anak-anak dengan ajaran agama, sentiasa melindungi diri dari perbuatan maksiat dan tidak memburuk-burukkan dan menyebar-nyebarkan aib suaminya. Sungguh pun, kalau kita tengok, suami mana pun pasti akan jatuh cinta pada isteri yang solehah. Dia mesti jatuh cinta pada isterinya. Ayat-ayat cinta akan sentiasa kedengaran. Wahai isteriku, sesungguhnya aku rindukan kamu. Walaupun kita jauh terpisah di Laut Cina Selatan, yakinlah, sebaik saja selesai ceramah terakhirku di Bintulu, aku akan kembali ke pangkuanmu. Macam tu ayatnya. Mungkinlah ayat macam tu lah. Ini ayat nak balik-balik, tak nak balik sudah. Aduh ayat. Kan? Dan begitu juga, nak cari isteri, carilah yang baik akhlaknya sebelum melihat rupa, harta dan kedudukan wanita tersebut. Tengok akhlaknya yang baik. Makan sirih berpinang tidak. Pinang ada di kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak. Tegah dek budi dengan bahasa. Budi bahasa elok, jalan depan orang tua, menunduk. Yang seorang tu bukan menunduk dah, menyarap. Hui, baik betul. Dah macam ulat gonggok dah. Iya. Tengah-tengah duduk dengan DJK masjid, tiba-tiba lalu anak dara ni. Menunduk dia walaupun jalan kat tepi meja. Allah, bukan depan kita, tepi meja. Menunduk, siap cakap, tumpang lalu Abang Haji. Hui. Terangkat kopiah ni. Terangkat. Kan? Langsung tanya. Saya pun tanyalah dekat AJK masjid. Anak siapa tu? Kita tak tanya dia siapa, tak tanya dia kerja mana, kita tanya soalan anak siapa, sebab akhlak dia. Nampak tak? Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tegaknya bersantun. Macam tu. Budi bahasa tinggi,
Kan? Tapi sebelum melihat rupa, dia bukan kata jangan lihat rupa. Tengok akhlak dia dulu sebelum tengok rupa, harta dan kedudukan. Rupa pun kena tengok juga. Sebab nak hidup dengan dia bukan sehari dua. Lama nak hidup lama dengan dia. Kalau hari pertama lagi tengok muka tak boleh belak. Alah muka kau. Dan malam pertama tengok, aduh. Dia fikir dia je. Dia tak tahu bini tengok. Alamak, bersepah muka dia ni. Bini pun cakap macam tu. Tapi sebenarnya jangan risau. Kalau kau contoh, habislah ustaz. Kalau kita tak handsome, jangan risau. Sebab kecantikan, ketampanan, kekacakan. Kan Sarawak kan sebut kacak. Kan? Kacak ni subjektif. Tiap-tiap mata berbeza. Mata orang ni tengok dia ni lawa, mata orang ni tengok dia ni lawa. Macam contoh Nilofa. Ramai orang cakap dia lawa. Pada saya biasa je. Macam tu ayat dia. Macam tu. Contoh lah, contoh. Yang paling cantik tentulah pemaisuri hati kita, iaitu isteri kita. Kadang-kadang gigi jarang-jarang. Tapi sebenarnya tu yang suami dia suka. Suka betul lah perempuan gigi jarang ni. Ada yang nak macam tu. Ada seorang tu dia tak suka hidung mancung. Dia suka yang gigi mancung. Yang jongang-jongang tu kan ada yang suka. Ya. Kita jangan cakap tapi betul macam saya kadang kan. Tengok gigi yang macam mana saya suka. Hidung macam mana suka. Masing-masing ada dia punya kecenderungan. Okey? Tengok akhlak dia baik. Bila dia bawa makanan macam mana, dia bawa suami dia minuman, tengok macam mana. Bawa cawan siap dengan alas. Jemput minum bang. Suami pun ambil capai, terima kasih berapa banyak. Allahu Akbar. Baru betul ini bagi tak ada alas. Jemput minum bang. Kau ingat ni kelab malam apa? Betul lah tu bagi alas macam ni. Nampak? Ni first time lah masjid yang bawa bagi cawan dengan gelas dengan alas yang kena padan dengan pasangannya. Nasib baik kalau tidak kena bahan dengan aku. Kan? Cuma yalah kan jauh-jauh datang air kosong dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Belajarlah bersyukur. Ini air sama macam hotel ni. Hotel saya pun tadi air mama. Air mama ni memang air Sarawak tapi sedap air ni. Itu yang dia bagi tu. Okey. Jadi makna kata rupa pun penting. Harta penting juga. Begitu juga kedudukan dia, wanita yang baik, keluarga yang baik-baik, penting juga. Cuma kalau tak ada, Nabi dah pesan. Kalau tengok 4 ciri itu, pandanglah pada agamanya, termasuk akhlak tadi. Sebab mungkin dengan tingkat ketaatan dia kepada Allah dan Rasul, Allah murahkan rezeki, harta datang, kemudian dari segi rupa tak lawa, boleh adjust. Dulu masa kahwin mukanya hitam metalik, bukan hitam biasa-biasa, berkilat hitamnya kan. Tapi bila dah kahwin, isteri tonyoh, bubuh lotion, bubuh krim, macam-macam, ambil gosok dengan getah pasir. Dengan getah pasir, sap, putih suami dia. Dulu gigi pun tak berapa bersih. Allahu Akbar. Isteri siapkan berus gigi, berus dawai, semua siap. Putih giginya dah. Kadang-kadang suami tak sempat beli pun. Kadang-kadang lantak lah. Tapi orang perempuan yang kadang-kadang siapkan minyak wangi dia. Betul tak orang perempuan? Ni abang minyak wangi ni pakai. Biar abang wangi dekat luar. Suami pula jenis tak sabar. Dia pakai, dia tak pakai sikit-sikit. Dia pakai macam spray nyamuk. Dia keluar kan. Besok tu habis lah minyak wangi tu. Kan? Muka boleh hejaz. Muka boleh hejaz. Harta mungkin Allah murahkan rezeki. Keturunan mungkin dia dulu keturunan yang tak baik. Buluh betung. Kan? Keturunan apa tak tahu lah. Keturunan mafia ke tak tahulah.
Tapi lepas dah kahwin, dia berjaya membentuk generasi yang baik-baik. Anaknya semua hafiz Quran. Allahu Akbar, sejuknya hati. Pagi tu ayah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedap betul budak tu. Siapa yang azan tu? Lah abang, anak kita lah. Ya ke? Dia pun tak tahu. Yalah, mana nak tahu, anak tak adalah ramai sangat dalam 12 orang macam tu. Dia tak perasan dah anak dia siapa. Kan? Yang kedua, satu lagi tanda keluarga bahagia. Apa dia? Anak-anak yang memiliki akhlakul karimah. Akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Anak-anak pun baik. Anak-anak kalau datang, ada orang datang rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mak ada, oh nak jumpa mak ya. Makcik masuklah, duduklah dulu. Dia tutup TV, dia pergi dapur. Mak, cepat mak, ada orang nak jumpa mak. Jangan lama-lama sangat tahu, cerita tengah sedap. Tunggulah kat dapur. Lamanya orang tua ni berbual. Tunggulah. Sebab akhlak dia baik. Makcik tu punya baik betul lah anak kau ya. Siap suruh duduk lagi. Bagusnya lah. Tapi budak-budak zaman sekarang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mak ada? Ada, ikut belakang. Ikut belakang, dia kata. Dah lah rumah teres, tengah pula tu. Ikut belakang, ikut lorong belakang, ketuk-ketuk. Lah ni rumah Cina mana pula? Salah ketuk. Kena kira balik semula. Macam tu. Budak sekarang kadang-kadang lagi satu lagi apa? Ni. Waalaikumsalam. Mak ada. Mak, ada orang nak jumpa ni. Siapa entah. La ilaha illallah, cakap. Dia punya ayat. Budak-budak sekarang. Itulah masalahnya. Hormat dengan orang. Ya. Anak adalah satu elemen penting dalam keluarga. Diriwayatkan oleh Dailami dari Ibnu Asakir, Rasulullah SAW bersabda, ada 4 kunci kebahagiaan bagi seorang Muslim: istri solehah, anak-anak yang baik, lingkungan yang baik, bai'ah solehah, dan juga pekerjaan yang tetap di negerinya sendiri. Selain ada istri solehah, kebahagiaan keluarga diukur dari sifat anak. Bayangkanlah kita punya anak yang nakal, anak yang degil, pastinya ketenangan akan tersentuh, terganggu. Anak tak kerti duduk diam, zap, Allahu Akbar, banyak dia, astagfirullahaladzim. Apa nak jadi dengan anak macam tu? Tapi anak-anak kalau umur yang kecil-kecil tu biasa, janganlah risau pula. Kalau anak tu senyap pun risau kita. Apa kena budak ni? Baik anak kau tu bukan baik, sewel nama tu. Dah macam tu pula apa halnya? Kan? Kalau budak tu main normal, cuma kita kena kawal. Itu penting, kawal jadi makna kata sebaliknya, anak yang dididik sesuai dengan agama semenjak kecil, maka yang ketumbuh menjadi generasi Rabbani dan Qurani. Makna kata bagus dia hafal Quran. Ada satu kali tu saya balik daripada Sarawak lah, daripada Kuching, naik flight pagi. Saya duduk dekat dalam flight tu, sebelah tu ada budak kecil. Sebelah budak ni ada mak dia lah. Saya ingat ada orang perempuan tu, mak dia. Dia cerita sebelum 2019 lagi. Sebelum dekat-dekat dah nak apa tu, dekat PKP tu, sebelum tu lagi. Budak ni dia darjah 1 ke darjah 2 macam tu. Dia kejap-kejap panggil pramugari MAS ni. Air nak air oren. Kacang. Dia aku pandang ni budak ni. Kan dia duduk sebelah saya lah. Lepas tu saya pun tanya, "Dek, adik ni sekolah mana?" Dia kata dia sekolah dekat Kemuning, dekat Shah Alam. Oh, ya ke? Sekolah apa? Sekolah tahfiz. Tahfiz? Dah hafaz Quran dah? Habis hafaz dah? Tak adalah. Baru juzuk 28 dia tu. Oh. Juzuk 28? Tapi dari belakang lah, dia kata. Okey lah kalau daripada belakang darjah 1, darjah 2. Juzuk 28. Kita 30 yang pendek-pendek tu pun tak lepas. Kan? Lepas tu saya tanya,
Oh, adik sekolah situ oh baguslah adik itulah. Acik ni kerja mana dia kata. Dia tanya saya kerja mana. Kau tak kenal ke? Tak kenal. Tak kenal siapa? Adik kenal tak Samsul Debat? Samsul Debat oh yang keluar TV tu. Oh kenal, tapi mak saya tak suka, dia kata duduk. Dia kata mak dia dah macam ni lah, saya cubit-cubit anak ni. Nampak tu dia kata, nampak tu kat dia, adik ni lah Samsul Debat. Ya ke? Dia tu lain lah, dia kata tu. Memang saya kat luar nampak lain, di luar nampak muda sebelum usia. Macam tu lah. Lepas tu saya tanya dia, adik pergi mana Sarawak ni? Dia kata pergi tengok ayah. Ayah setengah siapkan projek Pen Borneo. Oh, ayah dia terlibat dengan projek buat jalan Pen Borneo. Oh, itulah kata kan, budak kecil macam tu tengok. Tengok budi bahasa bila berbual dia, tengok kita boleh tahu dia. Budak ni menyeronokkan sebenarnya kanak-kanak ni kan. Dan nak pula anak cakap, Mama tak sihat Mama dah makan ubat ke belum? Allah sejuknya hati. Kan? Lepas tu dengar pula anak tu dah lah hafal Quran, result PESA dapat nombor 1. Macam mana orang perempuan sejuk apa? Sejuk apa? Apa dah? Perut, tak habis-habis perut. Aku dah kata tadi sejuk hati. Sejuk perut ni kembung tu. Sejuk hati, sejuk hati. Macam tu ha. Kan? Sejuk perut ibu mengandung, tak habis-habis, kan? Bila akhlak baik, anak tersebut akan menjadi kebanggaan orang tuanya di dunia dan mereka merupakan penolong ayah ibunya di akhirat. Tengok Nabi kita. Nabi kita buat baik tak kira siapa, walaupun perempuan berbangsa, wanita tua berbangsa Yahudi dia buat baik. Pada ketika Nabi masih lagi kanak-kanak lah, dalam usia belasan tahun, Nabi nampak seorang perempuan tua di pasar angkat barang. Dia kata, makcik boleh saya tolong makcik? Dia pun tolong lah. Bila tolong angkat, baik anak ni. Anak daripada mana? Saya daripada Mekah. Pada Mekah? Jaga-jaga. Kenapa makcik? Ada seorang budak nama dia Muhammad, jangan kawan dengan dia. Jahat Muhammad tu. Dia tak tahu yang tolong dia Nabi Muhammad ni. Kalau kita lah dah terlepas dah bekas bakul tu. Tolong untung banyak cerita kau. Kita-kita lah. Tapi Nabi senyum aja. Nabi angkat barang sampai ke rumah makcik tu, nak letak mana makcik? Letaklah situ. Bila letak, makcik tu nak bagi upah, Nabi kata, tak apa makcik, saya ikhlas. Siapa nama anak ni? Saya lah Muhammad yang makcik sebut tadi. Diam makcik tu. Akhirnya, semua memperakui akhlak Nabi adalah yang terbaik. Nampak Nabi baik dengan semua? Kan? Itu sebab nak cari calon menantu, carilah yang boleh membaca Al-Quran. Kan? Suruh dia, cuba baca surah Fatihah sikit. Dengan makna sekali. Sudah dengan makna sekali. Kan? Surah apa yang kamu hafal setakat ni? Cuba kamu baca. Itu yang datang 3 budak tu. Nama kamu siapa? Nama saya Muhammad Duha, pakcik. Baca surah Duha. Wadduha wallaili iza sajama wadda'aka rabbuka wa ma qala. Bagus. Kamu nama siapa? Nama saya Anas, pakcik. Baca surah An-Nas. Lega dia. Surah An-Nas pendek. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Budak yang ketiga tu dah berpeluh. Nama dia Yasin. Matilah ku. Kamu nama siapa? Apalah dia nak jawab ni dia. Kamu nama siapa? Terus terang pakcik, nama saya Yasin, tapi mak ayah saya panggil saya Qul Wahad. Nampak sangat bohongnya, agak-agak lah menipu pun. Aduh. Kan? Macam tu lah. Suruh dia baca Quran. Baca Fatihah sikit, pakcik nak dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alham. Macam mana kau baca ni? Kan? Ar-Rahmanir-Rahim. Baca betul-betul. Cuba kamu baca sikit Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Macam tu. Kan sampai ke sudut hati tu. Kan? Suruh dia baca, barulah lega. Kan? Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, jika seorang meninggal dunia, matinya seorang anak Adam itu, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak-anak yang soleh. Nampak, anak yang soleh juga yang jadi pegangan. Okey, itu kedua. Yang ketiga, keluarga yang barakah. Keluarga yang barakah bukannya diukur daripada harta yang melimpah ruah, tetapi bagaimana kita memanfaatkan rezeki. Contohnya duit yang ada, banyak betul dah dia bagi dekat masjid. Contoh, berapa tahun dah duduk dekat kawasan Bintulu ni? Oh, dah 30 tahun dah, sampai tak sumbangan dalam tabung tu 3,000. Dah 30 tahun duduk, dah menung. Macam tak je. Kan. Itu sebabnya bagi je sumbangan, sedekah banyak-banyak. Kan? Sebab akan berkatlah, akan berkembanglah kebaikan dalam keluarga kita. Suami isteri saling bantu membantu, bukan biar je. Sebab bila kata barakah, bila kata sakinah, mawaddah, warahmah, salah satu rahmah ni adalah belas kasihan, kan? Simpati, kan? Rasa belas kepada pasangannya. Kesian tengok isteri dia masak, keluarkan ikan, muka penat, hari ni meeting banyak. Suami pun cakap, wahai isteriku, hari ni tak payah masak, hari ni kita keluar, kita makan di luar. Abang, hari ni kita makan sup ekor masam-masam pedas. Tapi Negeri Sembilan punya pedas lain lah, kan. Di Sarawak aku tengok bubur pedas tu sampai isyak tak jumpa pedas. Nama bubur pedas tapi tak pedas, kan. Dia macam kena game lah. Kan. Tapi lah orang Negeri Sembilan pun saya selalu pesan, jangan, kadang-kadang ada orang dia mengaku Negeri Sembilan, dia kata Negeri Sembilan suka pedas. Betul, tapi pedas tak adalah sampai hilang rasa. Pedas ni pedas sikit-sikit je, jangan pedas sangat sampaikan panjang muncung macam muncung itik tu. Itu tak ada. Dia tak adalah pedas sampai macam tu sangat, kan. Pedas jangan sampai hilang rasa. Itu dia punya prinsip dia. Macam tu. Lepas tu jangan dengar lah cakap orang kahwin dengan orang Negeri Sembilan tinggal suara dalam je. Jangan dengar cakap orang, kan. Orang tak faham adat dia cakap macam tu. Dia yang tinggal, yang kita tak boleh ambil daripada harta orang perempuan Negeri Sembilan ni, harta adat sahaja. Faham? Macam tu tajuk hari lain lah, hari lain, nanti kita panggil lagi, ya. Okey. Kemudian harta itu kalau ada dalam rumah, harta diperolehi dengan cara yang halal. Cari rezeki yang halal dan dimanfaatkan untuk tujuan yang halal juga, kan? Hidup di dunia mungkin menyenangkan, tapi jangan lupa kehidupan di akhirat, salah satunya sedekah. Nampak tabung, jangan senyum aja. Duit, dia nak duit tabung tu. Kalau kau senyum, dia tidak akan menambahkan isi kandungan dalam tabung itu. Kalau tak bawa duit, tak apa, lurutkan, buka jam tangan pun masuk dalam tu. Tahulah JK masjid tolak kat kedai dapat berapa. Kalau tak ada tu, tak apa, orang perempuan gelang rantai emas pun masuk dalam tabung. Tak pun handphone tu masuk mana, pandailah JK masjid format dengan jual kat kedai dapat berapa. Faham, Tak nak bagi gambaran. Kalau tak boleh bagi semua, jangan tak bagi langsung, ya, bagilah walaupun sikit. Kemudian ketenangan, tenang aja dalam rumah tangga, kan? Ketenteraman dan keamanan. Suami balik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana pergi semua orang? Anak-anak tuition bang, yang anak yang ini pula ada latihan bola sepak. Oh ya ke? Jadi tinggal kita berdua je ke? Bolehlah kita bercinta. Dia kata macam tu. Tenang, harmoni aja, Kemudian sabar banyak-banyak. Dia dalam rumah tangga ni 5 perkara kena ada. Pertama, sabar. Kadang-kadang dia tak boleh sabar walaupun nama dia Sabaruddin.
Ya, nama isterinya Sabariah, nama anaknya Sabrina, Sabran, Sabir, kan, Sabira. Tapi tak boleh sabar. Sabar banyak-banyak. Kedua syukur. Syukur banyak-banyak atas apa yang Tuhan bagi. Yang ketiga percaya pada hikmah. Kan? Hari ni mungkin aku susah, besok mungkin Allah tolong bagi bantuan supaya senang. Kan? Yang keempat redha dengan segala ujian yang mendatang. Dan yang kelima ikhlas dalam kehidupan kita. Ikhlas ni tidak mengharapkan ganjaran manusia. Yang diharapkannya semata-mata keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keluarga mawaddah, saling mencintai antara satu dengan yang lain. Bila suami isteri saling mencintai, insya-Allah rumah tangga akan lebih indah, lebih tenteram, ataupun dalam bahasa orang Sarawak kata awesome. Macam tu. Ya. Dia rasa seronok dalam kehidupan berumah tangga. Suami balik, isteri peluk. Isteri nampak suami pun macam ni, halah depa tangan, peluk pasangan kita. Mana yang dapat aja. Setakat tu je boleh peluk, sebab badannya dah besar sangat. Macam tu je, tak apa. Kata Datuk Dr. Fadilah Kamsah, peluk isteri memanjangkan umur 4 saat. Tu baru sekali peluk. Kalau hari-hari peluk, peluklah isteri supaya kita mendapat keberkatan. Tapi ingat, yang panjang umur tadi peluk isteri sendiri. Kalau peluk bini orang pendek umur tahu. Jangan buat. Yang keenamnya, seterusnya, keluarga yang rahmah, saling menyayangi dan dirahmati Allah. Ya, anugerah daripada Allah, maka dia akan rasa bahagia. Apakah caranya pula nak menambah kebahagiaan lagi? Nak menambah kebahagiaan lagi, apa kita boleh buat? Adalah kita membentuk keluarga sunnah. Macam mana caranya? Yang pertama, jaga solat di awal waktu. Kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, dah ready dah nak solat ni. Solat berjemaah pula tu. Solat di awal waktu. Siapa nak salin. Kedua, wujudkan suasana majlis ilmu di rumah. Suami dengar ceramah hari ni, catat, balik rumah, esok lepas maghrib beritahu kat semua jangan keluar. Malam ni kita ada tazkirah ringkas di rumah. Anak pun tanya, siapakah orang yang akan menyampaikan ceramah tersebut? Ayah pun cakap, tak lain tak bukan sahibul fadilah, abah kamu. Ayahnya yang menyampaikan tazkirah. Bawalah poin, jangan simpan-simpan sendiri. Kan? Jadi berkumpul keluarga, bercerita tentang Allah, kisah para nabi, petik hadis, tafsir Al-Quran dan sebagainya. Yang ketiga, wujudkan waktu khusus bersama keluarga. Pertama, waktu solat berjamaah, waktu bila makan bersama. Dia 4S. Pertama, solat sama-sama. Suami ni, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Istrinya dalam hati, suamiku. Happy dia berbunga-bunga. Salat sama-sama. Kedua, makan sama-sama. Makan sama-sama, mesra makan. Suami last sekali kita panggil. Dah susun meja, dah susun dah ni barang-barang, pinggan, mangkuk semua dah ada. Suami last sekali panggil. Barulah Along pergi panggil ayah, cakap makanan dah siap. Barulah ayah tu terasa macam wakil rakyat. Suami pun datang kat meja dah, semua dah ada dah. Suami pun duduk. Along baca doa Along, ayah huzur ni. Mergurau pula dia huzur. Tengok macam tu. Makan sama-sama, solat sama-sama. Ketiga, tidur sama-sama. Saya yang muda ni saya tak risau. Yang dah berusia ni kadang-kadang pergi tidur luar, sibuk aja. Kesian suami kau halau tidur kat luar. Dah lah tak ada tilam.
tidur atas lantai, selimut pun tak ada. Tarik kain ihram balik umrah hari tu, berselubung dah macam rupa jenazah dah. Kan? Dan kemudian berjalan sama-sama. Malam anak dah tidur, kunci pintu, naik motosikal round satu Bintulu, sampai dekat roundabout depan tu, tap, bocor pula tayarnya. Dia bercakap dengan isterinya, kau lah ni berat badan kau lebih muatan, kata. Isteri marah, awak lah tak semak betul, tak cek betul-betul tayar tu, cek lah dulu. Bergaduh. Dah turun lah isteri jalan jauh, tak adalah jauh sangat, dalam 35 km macam tu. Bila dia tolak tu, suami bawa motor, yang isterinya tikut, Allah beratnya helmet ni, buka helmet, pegang belah kiri. Ya Allah, berpeluh-peluh, buka pula tudung, zap pakai belah kanan, terjunta je tudung tu, rambut kembang, jalan ikut suami sampai dekat taman perumahan dia. Ada jiran-jiran nampak, semua tutup tingkap, semua takut. Esok tu jiran pun tegur suami dia, malam tadi kau ke yang tolak motosikal tu? Ya, kenapa? Kau jaga-jaga tau. Kenapa pula? Aku tengok ada lembaga ikut kau. Itu bukan lembaga, itu bini aku, dia kata. Kan? Jadi wujudkan waktu khas untuk keluarga. Kemudian sebut nama anak dan pasangan dalam doa. Ya Allah, sesungguhnya aku sayangkan isteriku Maya Karin. Ya Allah, contoh kalau nama isteri dia macam tu. Kan? Aku juga sayangkan anak sulungku, ya Allah, sebut namanya. Aku sayangkan anak sulungku Alung, ya Allah. Yang Angah pun pandang muka Alung. Alung lah, tahu tak apa. Aku juga sayangkan anakku yang kedua Angah, ya Allah. Yang Angah, ui, nama aku mana? Aku juga sayangkan anakku yang ketiga Alang, ya Allah, tahu tak apa. Dia jawab macam tu. Nampak tak? Sebut nama anak kita. Ya Allah. Bila kita doa sampai ke hati dia tu, ya Allah, anak sulung kami bakal menduduki peperiksaan SPM tahun ini, ya Allah. Besarlah hati kami memohon kepadamu, ya Allah, berikanlah kecemerlangan kepadanya. Kami berharap agar dia dapat 10A, ya Allah. Menung ngalung tu, subjek ambil 9 je. Macam mana nak dapat 10 tu? Kata. Bapaknya pun satu, tak tahu pula. Macam tu. Doa, sebut nama pasangan. Ya Allah, kau bukakanlah hati isteriku, ya Allah. Isteri belakang, wah, apa hal? Sesungguhnya dia seorang yang degil, ya Allah. Isteri kat belakang, dia pun sama, menjawab lah tu. Aduh, suami dah minta tolong lah ni, dia jawab macam tu pula, ya. Jadi mana kata doakan, dia sebutkan nama dalam doa. Kan, contohnya macam orang perempuan lah, kalau nak bagi anak dengar cakap, kan, kita ambil nasi, kita cuci beras tu, basuh beras. Tahu tak basuh beras? Biasa tak basuh beras? Biasa. Yang tak biasa dia masak dengan antah-antah sekali masaknya. Masa kita pusing ikut arah tawaf. Ikut arah tawaf kan. Jadi bila ikut arah tawaf tu kita pusing sambil kita baca doa apa? Simple je. Selawat 3 kali, baca Fatihah, doa dia senang je. Bahasa Melayu pun tak apa. Ya Allah, kau lembutkanlah hati anakku ini seperti mana kau lembutkan beras ini menjadi nasi. Macam tu je. Ya Allah, kau lembutkanlah hati anakku ini Syamsul Amri bin Ismail, ya Allah, seperti mana kau lembutkan beras ini menjadi nasi. Untuk anak, ya, untuk anak mak mertua saya tak pernah cuba. Dia tanya anak mak mertua, yelah laki kita lah. Kalau orang perempuan pun bolehlah doakan untuk suaminya tu. Tapi jangan salah doa tahu.
Kau lembutkanlah hati suamiku, tahu? Jangan tertinggal perkataan hati tu. Kau masuk, kau lembutkanlah suamiku ya Allah. Kau lembutkanlah suamiku ya Allah. Mana nangis nah. Ya Allah, kau lembutkanlah suamiku ya Allah. Cukup 40 hari. Suami balik tangannya patah. Assalamualaikum. Nah, kacau. Kacau. Tu salah doa namanya. Kan? Kemudian perbanyakkan zikir, banyakkan zikir. Kan? Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Salah zikir. Ya. Kemudian seterusnya, hindari sifat malas dalam keluarga. Nak buang sifat malas, pertama kurangkan tidur. Ada orang tu tidur bukannya berjam-jam. Ada seorang sahabat saya dulu waktu belajar di universiti, dia tidur 2 hari. Orang biasa bangun tidur, dah pukul berapa dah? Dia tak, dia bangun mesti tanya, hari apa dah? Dia tanya. Punya teruk betul. Tidur main 2 hari. Kan? Kurangkan tidur. Kedua, kurangkan makan. Siapa yang nak kurus ni, saya bagi tips. Pagi bangun jangan ambil dulu air manis, minum air masak dulu. Kemudian makan apple dengan salad yang digaul-gaulkan. Kemudian pukul 10 tu kalau nak makan, makan je pisang. Pisang 2 biji cukup. 2 biji, bukan 2 tandan. Itu dah rupa borok tu kalau banyak nak makan. Kan? Kemudian tengah hari, lepas pukul 1, pukul 2, baru loading makan. Itu pun makan ayam dan daging atau ikan yang dibakar sahaja. Kalau boleh bakar dengan minyak zaitun, olive oil. Kalau boleh olive oil yang terbaik. Semua mahal tu. Kemudian malam, kalau lapar juga, makan mesti sebelum pukul 6. Kalau lepas pukul 6, kalau nak makan juga sebab lapar, makanlah buah yang dapat lepas ceramah tu. Kan? Kadang tak dapat, dia dapat terbaloi apa? Kan, dekat sini dahsyat betul. Aku rasa lain kali pihak yang bagi cendera hati, yang bagi hadiah besar-besar, bagi duit lagi sekali. Hari tu ceramah dekat Sarawak ni pelik-pelik, dapat parang iban tu. Pedang berapa parang tu, panjang yang melengkok tu. Sop dekat dalam bekas tu. Kan? Ada pisau, ada bagi ni. Apa lagi dia bagi? Bagi frame dinding tu. Ya Allah, tahan dinding mana bagi? Besar betul. Saya fikir ni macam mana lah nak bawa balik ni, saya kata. Kan? Tapi terima kasih. Saya hargai. Dekat pejabat saya semua saya display. Biar orang nampak, oh ni kat Sarawak ni. Ini dekat sini. Oh ni dekat apa? Dekat Mukah hari tu ni. Dia nampak. Best betul saya. Dalam seminggu ni 2 kali datang Sarawak. Itu saya pergi Limbang. Lepas Limbang balik semula. Lepas 3 hari balik ke KL, ceramah kat Putrajaya, KL, Melaka, Johor. Lepas tu terus naik pula pergi ke Sibu balik semula. Pergi Sibu. Daripada dari itu masa Limbang itu, daripada Miri pergi ke Limbang, naik kapal terbang tu Mas Wing yang kipas kat luar tu dalam panas tu, kipas ni kat luar kan. Lepas tu kurangkan media sosial, sikit-sikit media sosial. Satu lagi, kurangkan berhibur, jangan berhibur je. Kemudian rumah sunnah macam mana? Quran baca selalu kan. Begitu juga kita hafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Seterusnya, jangan merungut dalam hidup. Merungut aja, sabar. Ujian tu biasa. Cantik dipandang bulan mengambang torang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lagi daripada ujian dan dugaan.
Seterusnya bersihkan hati. Bersihkan hati, doa pada Allah banyak-banyak dan minta Allah jaga hati kita jangan bersangka buruk dengan orang. Kemudian sentiasa bersabar dengan ujian dan dugaan. Kemudian 11, tidak mengharapkan pujian daripada makhluk. Kemudian mengekalkan mawaddah dalam rumah tangga. Macam mana nak kekalkan cinta dan kasih sayang? Jalan berpegangan tangan, peluk pasangan, baring atas riba pasangan. Bukan baring atas riba tau, kepala je letak kan. Tapi hati-hati kalau nak baring ni, pastikan kilogram kita berapa. Takut pasangan tak terbawa kan. Tu dia. Okey. Begitu juga pandang pasangan dengan rasa cinta, pandang mata dia. Saya yang paling seronok bila dapat pandang muka isteri saya, pandang bual-bual dekat je muka. Pandang, nampak ya Allahu akbar, isteri aku. Kan? Macam tu. Tunjukkan cinta dan penghargaan kepada keluarga kita. Hari lahir bagilah hadiah, bagilah kek yang kita boleh bagi. Bagi. Kan? Tanda terima kasih. Orang perempuan ni dia tak nak hadiah besar-besar pun. Kecil-kecil pun tak apa, janji ingat. Betul tak orang perempuan? Kecil pun tak apa, macam Habib jual tu kan. Kecil tak payah besar. Besar. Memanglah tak besar, mahal harga dia ustaz. Tak apalah, beli yang murah je lah dulu. Kan? Kemudian sentiasa buat kebaikan. Kemudian jadi suami yang rajin. Jangan ingat suami ni dia mengarahkannya. Hai. Nasi. Arah aja. Tetapi kita bermesra-mesra. Jadi suami yang rajin. Macam saya kata, suami yang rajin tolong basuh pinggan, bukannya suami yang dayus. Suami yang tolong jaga anak, bukan suami yang dayus. Suami yang tolong sidai baju, bukan suami yang dayus. Tapi suami yang dayus ialah tak mampu membentengi isteri dan juga anaknya daripada api neraka. Tidak mampu memelihara aurat istrinya, dan begitu juga tidak mampu membimbing istrinya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyakkan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa solat, jaga solat berjemaah. Kejut isteri bangun malam, mari kita solat sama-sama. Isteri bangun pagi, kejut suami, kita solat subuh sama-sama. Kadang-kadang orang perempuan bangun pagi, dia semayang, dia lepaskan diri dia je. Dia semayang seseorang. Allah, bismillah. Dia lah paling khusyuk sekali. Assalam. Lepas tu dia lap muka, dia tengok suami kat atas katil tu. Alah, neraka lah orang tua ni. Apa sedap. Kejut suami, solat sama-sama. Abang, bangunlah subuh. Abang, kalau macam tu lah cara kau kejut, sudahnya dua-dua tak subuh. Kan? Jangan macam tu ya. Pastikan tu. Kemudian sentiasa bersedekah. Kemudian suami perlu ada sifat ghirrah. Sifat ghirrah. Sifat ghirrah ni sifat apa? Sifat cemburu demi untuk menjaga kehormatan isteri dan menghindarkan isteri daripada maksiat. Contohnya, kalau isteri ingin keluar bersama rakan-rakannya, suami isteri perlu pastikan isteri menutup aurat dan juga menjaga pergaulannya. Jaga. Orang perempuan jangan susahlah abang ni itu tak boleh, ini tak boleh. Jangan seorang isteri cakap macam tu. Suami berhak untuk jaga. Dan kemudiannya banyakkan berdoa kepada Allah. Sebab bi'ud'uni istajib lakum. Berdoalah nescaya akan aku makbulkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa-apa pun dalam rumah tangga jangan sibuk nak kejar kaya. Kerana satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Kalau kita rasa susah dalam rumah, jangan lupa Nabi pernah pesan. Kan, setiadanya aku nanti, aku tinggalkan kalian dengan dua perkara, dan seandainya kalian berpegang kepada kedua-duanya, nescaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan sunnahku. Jadi balik semula pada Quran, balik semula kepada sunnah Nabi.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya faham signal-signal yang diberikan. Cara pandang, tenungan, makrifat tu saya faham. Maknanya tak reti berhenti ke kau ni. Dia kata, ya, tahu. Jadi insya-Allah ada beberapa lagi perkara tak sempat share. InsyaAllah kita akan share pada ceramah yang akan datang. Jadi jangan lupa booking daripada sekarang. Saya suka datang Bintulu ni, seronok kan. Saya makan pagi tadi, susah betul nak makan. Baru nak suap, ambil gambar. Baru nak suap, ambil gambar. Hari tu dekat restoran Laksa Sarawak di Kuching, keluar daripada restoran Laksa Sarawak tu, nak ambil gambar boleh? Non-Muslim, free hair. Ambil gambar boleh? Boleh. Tak salah orang ke? Tak. Adi Putra kan? Saya kata bukan. Salah orang ni. Tapi saya okey je. Saya tak adalah terbawa-bawa sangat. Tapi bila masuk dalam bilik air tu, tang mana yang sama tu kan tak tahu. Jadi itu saja daripada saya. InsyaAllah mudah-mudahan saya doakan, mudah-mudahan yang hadir malam ini diberikan ketenangan. Yang datang malam ni Allah kurniakan kepadanya rezeki yang halal dari berlipat kali ganda. Begitu juga saya doakan agar memperolehi keluarga yang bahagia, mudah nak membentuk isteri, mudah untuk mendidik anak-anak supaya dibebaskan daripada api neraka. Dan begitu juga saya doakan berbahagia di dunia dan di akhirat jua. Jadi sungguh yang baik itu datang dari Allah SWT. Kurang itu berpunca kelemahan saya sebagai manusia biasa, pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih.